Itu dia. Jadi musim salji yang tebal akan kembali tidak lama lagi. Kita pun tahu kita dah nak ke hujung tahun. Kisah rakyat di Syria bertukar kepada mimpi yang mengeri kerana mereka hidup daripada dalam keamanan, berubah sekelip mata kepada kehidupan yang sangat daif dan serba kekurangan. Jadi tidur hanya berlapikkan pasiran dan berbumbungkan awan. Segalanya musnah sekelip mata. Jadi mampukah kita ni sebagai seorang Muslim hanya mendengar dan melihat kesusahan yang mereka alami begitu sahaja? Kebuluran menjadi punca yang pertama. Kehadiran 400,000 pelarian baru menghantui telah membawa kepada pergaduhan dan perebutan dalam kehidupan, perpindahan yang berlarutan dan tekanan yang berterusan terhadap ketahanan hidup penduduk pelarian lama. Oleh itu, MAPIM Malaysia dengan ini berusaha menjalankan setiap misi bantuan demi menyantuni golongan ini dalam masa yang sama menerapkan sifat mahmudah di dalam jiwa setiap petugas supaya apa yang dilakukan lahir dari hati yang ikhlas sehingga dapat menjiwai perasaan penerima manfaat. Ini yang kita perlukan sebenarnya. Jadi ini yang kita nak berbicara berkaitan dengan solidariti ummah di bumi Syria bersama dengan Tuan Zulhanis Zainul yang merupakan Setiausaha Agung MAPIM Malaysia dan juga Ustaz Isman Nadim Isam yang merupakan aktivis kemanusiaan. Assalamualaikum Tuan dengan Ustaz, sihat? Waalaikumsalam. Sihat dan sangat ceria pada pagi ini, masya-Allah kan. Jadi Tuan Zulhanis, mungkin perancangan MAPIM Malaysia bagi membantu pelarian Syria yang memerlukan bantuan pada musim sejuk ini, bagaimana perancangannya? Ya, Ustaz, terima kasih. Terima kasih DBI Hijrah. Seperti biasalah, setiap tahun mereka ni di Ardu Syam lah. Bukan hanya di Syria, di Ardu Syam. Mereka akan depan dengan satu cuaca iaitu musim sejuk. Dan dikatakan musim sejuk ini antara musim-musim sejuk yang agak melampau. Yang mana mereka akan terkesan dengan keadaan cuaca sejuk, makanan kurang, tempat tinggal yang tidak selesa. Lepas tu perubatan, kesihatan mereka akan mula terganggu dan sebagainya. Jadi MAPIM Malaysia seperti biasa kita menganjurkan bantuan kempen musim sejuk dikenali sebagai Rescue Syria Mission. Yang mana barangan berupa makanan, ubat-ubatan, keperluan seperti bahan bakar. Musim sejuk ni depa pelik sikit kan. Dia orang perlukan bahan bakar. Sebab tempat dia orang tak ada ni. Macam heater tu sangat lagi penting. Kalau ada makan saja tak ada heater ni atau bahan bakar ni memang tak akan survive. Jadi saya pernah alami benda tu. Jadi suhu yang di bawah minus degree ni saya pernah hampir 20 degree, minus 20 degree. Sejuk yang sangat melampau dan mereka sangat perlukan selimut dan sebagainya. Kita akan usahakan. Dan yang terbaru ni kita akan bantu dari segi kaki-kaki palsu ni. Sebab rata-rata yang hasil daripada pemantauan kita sudah beberapa tahun, kita dapati mereka ini dah kurang rumah, kurang makanan, kurang pakaian, selimut. Dan ada juga anak-anak ini yang kesan-kesan peperangan tu masih lagi kita dapat lihat. Seperti hilangnya kaki, hilangnya tangan dan sebagainya. Ini yang menimbulkan rasa macam kita perlu bantulah dengan ni. Dan kita bekerjasama dengan satu NGO juga di sana nama Balsama Center. Balsama Center ni dia buatkan kaki palsu untuk anak Syria ni. Dan kita akan tengok kali ini kalau kita dapat teruskan bantuan seperti ini, kita memang seronoklah. Okey, jadi Tuan Zulhanis kan, selain daripada ialah musim sejuk ni kan, bantuan untuk kaki palsu bagi anak-anak yang terlibat dengan peperangan ni kan, apa lagi projek-projek yang dijalankan di Syria bagi menyantuni mangsa-mangsa peperangan ini? Okey, tadi yang saya bagi tahu tadi adalah bersifat keperluan jangka masa pendek. Makanan, perubatan, pakaian apa semua tu. Tapi yang MAPIM melihat untuk ke depan ni adalah macam mana kita nak wujudkan satu comprehensive city. Yang mana MAPIM Malaysia telah pun ada sebuah tanah yang seluas 53 ekar. Yang kita beli 1 kilometer saja daripada sempadan Turki di Azaz. Dan kita melihat bahawa tahun ini kita nak mula gerakkan pembinaan bandar wakaf ini. Dia panggil Malaysia Wakaf City. Yang mana di dalamnya ada 100 apartmen. Satu apartmen ada 9 unit rumah. Maksudnya kalau ada 100 apartmen yang kita nak bina, ada lebih kurang 900 unit rumah yang kita akan beri kepada 900 keluarga. Dan dalam city kita tu juga adanya masjid, adanya sekolah, adanya kilang roti, adanya pusat tarbiyah guru dan pusat tarbiyah murabbi. Yang mana kita tahu guru-guru yang ada sekarang ni, mereka ini adalah tangkap muat je. Sebab
peperangan kan. Jadi kita nak latih bakal-bakal guru yang berkaliber dan juga murabi lah. Itu yang kita cuba bangunkan. Dan insyaAllah dana yang kita perlukan, kalau untuk bantuan semasa ni yang bersifat sementara ni lebih kurang 3 juta ke 5 juta. Tapi untuk yang city tu, ini tanahnya, kalau tanah yang kita dah memang kita miliki tanah ini, yang kita cuba bangunkan insyaAllah tahun ini sekolah yang kita dah buat. Nilainya hampir peringkat awal hampir 20 juta lah untuk kita bangunkan bandar ini. InsyaAllah. Moga dipermudahkan. Jadi macam saya difahamkan yang Ustaz Isman nak kongsikan. Ada cerita yang menyenyak hati yang nak dikongsikan dengan penonton. Jadi mungkin dipersilakan Ustaz. Terima kasih pada Anan dan kepada TV Hijrah. Tadi yang Anan baca awal tu, tu memang kita dah biasa tengok. Betul. Oh, tu dah biasa. Biasa tengok dalam keadaan sana anak-anak. Jadi kita boleh masa sejuk ni. Yang paling kita kesan adalah anak-anak sebenarnya. Ayah-ayah ni dia boleh kuat lagi. Tapi anak-anak ni sampaikan kaki dia ada yang patah tu sebab sejuk. Ada yang telinga ni dia macam dah mati sebab sejuk tu. Sebab kita nakkan orang ramai yang tadi Anan baca tu orang boleh dengar. Dan mereka boleh bantu sebenarnya dengan bantuan yang kita lancarkan. Dan kadang-kadang anak-anak sana dengan kelaparan, dengan keadaan susah mereka cakap dengan keadaan yang kadang tak selesa, sejuk, lapar. Sebab tu kita perlukan heater. Kita perlukan dapur-dapur yang instan untuk mereka panaskan badan. Kita perlukan jaket, kita perlukan glove. Semua keperluan sejuk. Yang paling penting ialah kita hanya boleh mendengar. Jangan tak nak bantu. Kita nakkan bantu. Benda ni kita harapkan bantuan ramai untuk anak-anak ibu-ibu tua. Sebab tadi yang berlangitkan bumbung kan memang berlaku. Sebab ada yang satu orang ayah ni, dia kaki sakit tu, kaki dia tak boleh buat apa, dia tak boleh turun. Anak-anak semua kat bawah terowong ni dalam tanah. Ayah ni tak boleh turun. Dia kursi malas dengan selimut inilah. Allah. Masa tu kita dengan glove kita, dengan lonjong kita dengan sejuk, dia tak ada apa-apa. Kat atas ni cacat. Yang lahir waktu masa lahir ini memang saya tak boleh cerita. Kalau cerita ni saya sedih. Ada seorang ibu ni masa dia pukul 3 pagi kurang. Masa dia bersalin ni, ayah ni dalam kabut dan cari siapa bantu, tak ada bantu. Tengah-tengah bersalin ni kemah roboh. Kemah ni salji kan, salji ke tebal. Tengah bersalin ni roboh tu. Mak yang ibu yang bersalin ni kan diam tengok. Itu. Tak boleh buat apa. Cakap Umi, kaif? Cakap Allah akram, Allah lagi mulia. Memang sedih. Benda ni nak cerita lebih memang kita menangis. Tapi kita hanya boleh tengok orang menangis. Kita hanya saya harap kita membantulah sebab benda ni bukan kita nak sedekah tak. Tolong bantu kami untuk bantu dia orang sebenarnya. Tuan-tuan tak boleh nak pergi. Kan? Memang kita ada mission untuk pergi. Jadi kita harapkan duit tuan-tuan tu, bantuan tuan-tuan sampai kat mereka. InsyaAllah kita akan pastikan sasaran yang tepat untuk mereka terima dan untuk mereka orang cakap hayati lah. InsyaAllah. Jadi Tuan Zulhanis kan, kita berbicara berkaitan dengan projek-projek MAPIM yang akan dilaksanakan. Tapi kadang-kadang kan penonton-penonton ni nak sumbang duit, mungkin tak ada. Nak sumbang tenaga pun mungkin tak ada. Tapi mungkin mereka pernah ada baju sejuk. Jadi kadang-kadang orang tanya, boleh ke nak sedekahkan baju sejuk ni? Macam mana Tuan Zulhanis? Bagi rakyat Malaysia yang prihatin dan besar hati nak menyumbang, bagi MAPIM kita terima semua. Kalau nak kata bagi baju sejuk ke apa, kita terima sebab kita ada gudang. Tapi macam mana kita nak uruskan tu, kita akan fikir kemudian lah sebab nak hantar tu kos. Tapi seabdalnya kalau boleh, kita terima bantuan dalam bentuk kewangan. Mudah kita olah ikut situasi dan keadaan. Sebab bagi mereka yang tak ada pengalaman, nak pergi Syria ni bukan mudah. Betul. Bila kita berdepan dengan nak masuk ke negara orang yang peperangan ni, dia melibatkan banyak protokol dan sebagainya. Jadi kalau barang tu kalau tak diurus dengan sebaiknya, kalau dihantar barang lah, dia akan melibatkan kos-kos yang tak patut pun kita tanggung. Jadi sebaiknya dapat sumbangan wang ringgit. Jadi kita beli di Turki. Kita beli bukannya di Turki, barangnya berkualiti sebab Euro spec. Lepas tu dia banyak barang, apa saja barang dan sesuai dengan keadaan orang Syria. Kalau kita di sini mungkin kita rasa sesuai, tapi sebenarnya tak sesuai untuk mereka. Betul. Jadi itu faktor-faktor yang kita fikirkan dan kita rasa lebih mudah kalau ada rasa nak membantu dan kita memang mengalu-alukan bantuan kepada saudara kita di Syria dalam bentuk kewangan supaya MAPI mudah uruskan dan mudah
selesaikan ikut keadaan dan situasi terkini lah waktu tu di Syria. Itu maksud saya. Jadi macam Ustaz Ismail sendiri kan, macam yelah bila pergi ke sana lihat sendiri, bagaimana macam feedback daripada orang-orang di sana bila yelah MAPIM datang bagi bantuan? Diorang ni kita datang sana ni macam YB. Sama kita macam YB sangat kan. Maknanya kita bukan je kaya sangat. Cuma kita bawa ni amanah daripada Malaysia, bantuan ni. Mereka sambut kita dengan, dia pun susah. Tapi nak agak bagi makan. Ada juga kita nak hidangan ni. Walaupun diorang susah nak serius, juga saya pernah pergi dekat mana? Idlib kan, yang sekolah tu. Mereka ni dah tak makan 5-6 hari tak makan dah. Memang dia tak makan, dia memang betul survive. Tapi bila datang kita ni ada pula jamuan. Jamuan ni kita cakap tak apa, jangan makan sangat dah kan, sebab dia tahu tak makan. Jadi sambutan mereka ni sangat-sangat, mereka sangat mengharapkan dan mereka tahu satu. Malaysia, Syria satu. Dia pandai dia sebut satu. Memang dia sambut bila datang Malaysia je. Dia kata satu. Malaysia, Syria satu. Dia punya welcome pada kita ni, ya Allah, memang subhanallah, memang cakap tak ada apa, kalau dia boleh bagi, dia bagi semua. Jadi bantuan yang kita sampaikan ni untuk anak-anak, untuk ibu tua, bayangkan ni kat sana dengan keadaan duduk canvas je. Macam mana tandas mereka, macam mana tempat makan mereka, macam mana dapur mereka. Ada yang terbakar tau. Sebab dekat dengan canvas, kadang-kadang tak boleh nak kawal, terbakar. Ada yang terbakar masa kami dekat Lubenan. Dan nak pergi tempat camp tu dah jauh. Kita mengharungi salji, kadang-kadang bila jatuh terbenam pakat pinggang. Bangun lagi kan. Jadi maknanya bukan nak cerita susah kita, susah mereka. Dan keadaan yang terlalu 2F, mereka sambut kita dalam keadaan yang baik dan kita bagi bantuan pada Malaysia ni dalam keadaan yang cukup sempurna. Kita bagi heater, kita bagi blanket, kita bagi beras, minyak semua. Dia sambut ni menangis. Dia cakap apa? Dia cakap saya ni dulu jutawan. Ada satu family ni, dia dulu dia buat apa yang kita buat ni. Tapi bila perang, aku tak mampu nak buat apa dah. Dan aku boleh sedih, aku terima bantuan daripada kau orang. Itu yang kita rasa macam sebab sangat. Itu kehebatan orang Malaysia. Walaupun tak sampai kat sana, duit sampai, bantuan sampai dan mereka menikmati apa yang kita bagi. Itu dia. Jadi macam Tuan Zulhanis kan, yalah macam kita ni orang Asia yang tak biasa dengan suasana dekat sana, dengan sejuknya. Yang macam tim MAPIM sendiri, macam mana persiapan fizikal, mental kalau nak hantar bantuan ke sana tu? Okey, untuk kita bukan kata tim MAPIM lah. Semua delegasi di bawah Rescue Syria Mission. Maksudnya Abang Ismail pun dah kita anggap ahli Rescue Syria Mission lah. Semua ni memang kita bagi penerangan awal, kena ada kekuatan fizikal. Fizikal saja tak cukup, kena mental juga. Sebab suasana di sana kan memang berbeza dengan kita. Tapi kita dah briefing semua dan ada yang di antara kita ni yang buat latihan kecerdasan dan sebagainya. Dan memang kerja kita walaupun tak ke Syria, di Malaysia pun kerja kita terlibat dengan bantuan domestik. So kerja tu memang angkat barang apa semua tu memang dah biasalah bagi kita. Jadi kita cuma mengharapkan simpati ataupun prihatin rakyat Malaysia ni untuk kita sama-sama hulurkan bantuan dan membantu saudara kita di sana. Sebab apa? Saya tak kata Syria saja, tapi Ardu Syam keseluruhannya. Syrianya, Palestinnya, Gazanya, kita tahu, lepas tu mana lagi? Ardu Syam ni perlu kita bantu. Tambah-tambah musim salji, musim sejuk yang bakal menjelma ini. Setiap tahun akan berlaku dan kita harap kita bukan sekadar membina bantu barang sementara ataupun short term, tapi kita wajib juga bantu yang long term. Itu juga. Dalam masa sama jangan tinggal juga rakyat Malaysia. Betul. Kita pun rakyat Malaysia ramai yang susah. So MAPIM Malaysia kita bantu di dalam negara dan kita bantu juga di luar negara. Itu dia. Saya paling suka bila Tuan Zulhanis kata kita bukan setakat bantu di luar negara, kita bantu juga dalam negara. Jadi saya kira rakyat Malaysia ni memang sangat pemurah lah Tuan Zulhanis kan, Ustaz kan. Memang sangat pemurah kan. Jadi mereka nak membantu, nak bersama dengan MAPIM kan. Jadi macam mana platform ataupun cara yang betul untuk mereka bersama dengan MAPIM dalam menyumbang mungkin wang ke untuk membantu sama-sama? Ya, terima kasih. So sekarang ni dunia di hujung jari. Tuan-tuan yang bermurah hati, yang prihatin untuk menyumbang ataupun bersama-sama dengan Rescue Syria Mission, boleh layari www.rayuansyria.com atau nak dapat ni boleh tengok tertera di televisyen tu, nombor akaun panjang sangat saya nak sebut, tak lalu. Ataupun boleh telefon kita punya hotline 1300 888 038. Saya ulang 1300
888 038 ataupun layari www.rayuansyria.com. Itu dia. Tapi kalau tak sempat, just print Tengok tu. screen je sekarang ni. Kan, print screen je, snap je daripada kaca TV ni kan. Jadi macam daripada Ustaz ada kata-kata akhir untuk penonton? Saya tak ada apa nak cakap. Saya minta tolong bantulah. Bantu sebanyak mana yang anda boleh bantu. Kan? Jadi kalau tak boleh bantu langsung pun, doakan kami, doakan mission ini berjaya. Selamat sampai, kita hantar barang dengan selamat, dengan mudah dan juga Allah pemudahkan urusan kami. InsyaAllah bantuan anda merupakan kenangan bagi kami, kesenangan untuk orang Syria. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Tuan, ada kata-kata akhir? Tak ada. InsyaAllah kita menyerulah semua untuk bersama kita dalam misi kali ini. Dan kita harap sumbangan anda ini, bukan kita nak bantu mereka sebenarnya. Sebenarnya kita bantu diri kita. Betul. Kita bantu diri kita untuk kita berhadapan dengan Rabbul Jalil nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Saya suka bila Tuan Zulhan Singh kata kita bantu diri kita sebenarnya apa untuk mengumpul saham akhirat kita. Betul. Kita ialah manusia tak pernah sempurna kan. Tak tahulah pahala banyak mana kan. Jadi inilah masanya untuk kita sama-sama membantu mereka, insya-Allah. Sebagai umat Islam, kita perlu prihatin kepada saudara-saudara kita tidak kira di mana mereka berada. Masalah ini memberi impak yang besar kepada pelarian Syria yang kehilangan segalanya. Masalah mereka memerlukan tempat perlindungan bagi melanjutkan kehidupan mereka. Jadi dengan bantuan yang diberikan mampu untuk membantu mereka dan memberi cahaya baharu dalam kehidupan mereka. Jadi kita sebagai umat Islam haruslah membantu saudara-saudara kita yang dalam kesusahan dan yang memerlukan bantuan, insya-Allah. Jadi jom kita bersama dengan MAPIM untuk sama-sama kita membantu rakyat Syria di musim kesejukan, insya-Allah. Saya doakan supaya urusan ini dipermudahkan. Terima kasih kepada Tuan Zulhanis, kepada Ustaz Isman, insya-Allah dipermudahkan. Jadi jangan lupa musim sekarang ni, jom sama-sama kita membantu mereka, infak sedekah berwakaf kepada MAPIM, insya-Allah. Jadi kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Assalamualaikum.